Tak boleh. Dia tak puas hati. Dia marah. Then manager technician tadi lepas dah kemas, sebab kita orang nak balik dah ni. Pukul 10 malam dah ni. So manager technician dia datang dekat depan. Dia minta maaf sekali lagi. Dan dia tak puas hati. Makcik tu pun dia tanya. Makcik ataupun cikgu lah. Dia tanya, kau dulu sekolah mana Dia tanya ketua manager technician lah. So manager technician saya pun bagi tahu sekolah ni. Dia pun bagi tahu, oh patutlah macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni berkenaan dengan satu isu viral, akak yang marah pekerja 7E sebab tuduh anak dia mencuri. To be honest dengan anda, saya tak mampu habiskan video tu sebab bila anak dia lontar-lontar barang, saya dah rasa macam nak marah gila. So saya tak tahu full content dia macam mana. Cuma topik ni yang saya nak sentuh sebab dulu saya pernah kerja dekat mall jual laptop dekat kedai komputer Mona Lisa, which is kedai saya sendirilah. Tapi sebelum tu saya nak kaitkan dengan pengalaman saya dekat Jepun. Sebelum ni saya dah pernah kongsikan dengan anda yang senior saya dia buat satu kesilapan. Oh, dulu dekat Jepun saya bekerja sebagai sales engineer. Kami pergi kilang ke kilang untuk beli scrap dari mereka. So satu hari tu senior saya buat satu kesilapan besar yang mengakibatkan customer ataupun kilang tu rugi. Jadi kami pergi ke sana berlakon untuk minta maaf. Bila datang je customer dengan muka yang marah gila, senior saya dia pegang kepala saya, dia pun ajak saya tunduk sekali. Moshiwake gozaimasen deshita. Dia minta maaf lah. Moshiwake gozaimasen deshita. Moshiwake gozaimasen deshita. At last customer tu yang rasa bersalah. Itu cara orang Jepun cakap. Dan bila saya balik dari tempat tu, of course senior saya macam gelak-gelak. Dia bagi tahu macam mana lakonan kita tadi berjaya kan. Ni lah yang penting kan. Dan dia bagi tahu kepada saya yang di Jepun bukan customer always right. Dia kata bukan. Itu bukan tagline dekat Jepun. Tagline dekat Jepun ialah Okyakusama wa kami-sama desu. Maksudnya pelanggan adalah Tuhan. Dia punya level kita kata memang next level lah. Dulu dekat Jepun pernah berlaku bubble ekonomi. Dekat sana semua orang jadi kaya, sales naik kau-kau pada tahun 1990 something. And ketika tu customer kena cari penjual. Sampai level tu. Maksudnya penjual tak perlu nak berebut dengan customer. Saya punya senior bagi tahu yang dia punya senior ketika tu bila berlaku bubble ekonomi dekat Jepun, siap main pachinko lagi. Siap main pachinko, customer call dia pun macam tak nak layan sangat sebab dia punya sales untuk bulan tu dah pun capai target tau. Sampai level macam tu kalau dekat Jepun masa bubble dia dulu. But then Jepun memang menghormati kita kata pelanggan dengan gila-gila lah. Servis mereka tip-top. Kalau dikatakan dekat Jepun mereka tak fight harga. Mereka tak fight harga. Macam kedai A jual RM10, kedai B jual RM9. Benda ni jarang kita tengok dekat Jepun. Tapi mereka fight servis tu. Jadi bila kita masuk, kita lalu je dekat kedai A, kedai A akan offer servis sekian. Dan kalau kita pergi dekat kedai B, dia akan offer servis sekian. Kalau anda pergi dekat mereka punya outlet, macam contoh Gotemba outlet Gotemba, saya dah tak ingat, tapi berhampiran dengan Gunung Fuji outlet untuk kalau kita ada Mitsui outlet, so sana pun ada Mitsui outlet, cuma dekat tempat tu Gotemba outlet lah, tak silap saya. Ataupun kita boleh pergi dekat Osawa, Minami Osawa, bukan Maria Ozawa tapi Minami Osawa dekat Hachioji, dia pun ada outlet juga. Masa mula-mula senior saya sebut jom kita pergi dekat Minami Osawa, dalam kepala saya terus fikir macam kita nak pergi dekat Maria Ozawa, benda bagus ni. Gurau. But then bila kita pergi dekat tempat-tempat macam tu dekat Jepun kan, kita beli something yang kita kata macam bag dari kadang-kadang bukan benda mahal pun, benda biasa sahaja, tapi kita sahaja customer yang ada ketika tu, mereka bukan sahaja cakap terima kasih, greeting bagai, tak, tapi mereka akan tolong angkat barang yang kita beli ni sampai ke luar kedai tu sendiri. Itu tanda mereka ucap terima kasih kepada pelanggan lah. Okey, balik kepada cerita akak yang viral, akak yang marah pekerja 7-Eleven disebabkan pekerja tu tuduh anak dia mencuri, dan dia
ada sebut customer always right. Benda tu yang saya nak cerita kepada anda lah. Bila kita menjual dekat mall ni, dia customer yang datang memang saya menjual bukan sahaja dekat KB Mall, Kota Baru Mall dekat Kelantan ni. Saya pernah juga menjual dekat Tesco, Kota Baru juga. Lepas tu saya ada menjual dekat G Orange Mall, satu mall yang kita boleh kata outskirt dari Kota Baru, dekat kampung sikit. Lepas tu saya pun pernah menjual dekat kedai biasa dekat Berak 12, Kota Baru. So pelanggan-pelanggan di setiap mall adalah berbeza. Saya boleh bagi tahu kepada anda macam tu sahaja. Kalau pelanggan yang datang ke kedai, kita kata kedai di luar mall, macam kedai Mona Lisa, Mastura di Berak 12 tu, biasanya pelanggan yang datang dia dah tahu dia nak beli apa dan dia memang willing to spend lah. Tapi kalau kita pergi dekat mall, pelanggan dekat mall ni dia lebih kepada survey. Dia akan pergi kedai A, kedai B, kedai C, dia tengok harga dan dia tengok servis apa yang akan ditawarkan oleh kedai tersebut. Dan apa lagi yang menarik kan, pelanggan di KB Mall, di Kota Baru Mall dengan pelanggan di G Orange Mall, di outskirt tadi yang kampung sikit saya kata, totally different. Kalau di G Orange Mall, pelanggan dia lebih soft, sedap untuk kita sembang, sedap untuk kita layan. Tapi kalau di KB Mall ni, perangai customer dia macam, aku ada duit, so kau jadi hamba aku. Something like that. Seriously, ini pengalaman saya dari 2013 even sampai sekarang. Walaupun sekarang saya tak adalah menjual secara direct kepada customer, tapi bila ada masalah saya akan turun padang lah. Jadi dekat KB Mall ni biasanya customer yang bestnya bila main dekat bandar ni, mereka beli barang yang mahal-mahal lah. Kalau laptop harga RM5,000, RM6,000 memang boleh jual dekat mall, tapi mall KB Mall tu. Tapi kalau laptop yang harga sama dekat G Orange Mall, dekat outskirt tu memang tak dapat jual. Paling mahal pernah terjual dekat sana pun dalam RM4,000 Malaysia lah. Dan customer pun dia memang bersifat kampung sikit, dia suka bayar guna cash. Tapi kalau dekat KB Mall ni, customer dia lebih advance, dia bayar guna QR code, dia bayar guna Maybank transfer, dia bayar guna kad kredit dan sebagainya. Dan customer dekat KB Mall ni, saya nak fokus dekat KB Mall sebab customer dekat sini dia macam saya bagi tahu tadi, dia macam, ini duit aku kaya, aku nak beli barang kau, kau kena jadi hamba abdi aku. Saya tak nafikan, ada ramai juga pelanggan-pelanggan yang baik, tapi disebabkan topik kita bersifat negatif sikit, so kita nak cerita benda-benda yang tak bagus. Cuma saya nak cerita beberapa pelanggan yang saya masih ingat lah dalam otak saya betapa bagusnya mereka. Yang pertama macam ada satu aunty ni, dia nak beli laptop. Dia bagi tahu yang bajet dia 2,000 saja. Saya bagi tahu dia, aunty ambil yang 2199. Masa tu kita boleh dapat Intel Core i5. 2199 aunty akan dapat yang best gila untuk anak makcik lah. So saya terangkan panjang lebar, tapi makcik tu of course dia tak berapa faham kan. Then dia cakap tak boleh lah, bajet saya 2,000 je dia. So kita pun tak apalah, kalau macam tu aunty beli yang 1899, ini yang Intel Core i3 dan aunty upgrade RAM dan sebagainya. So jadilah 2,000 lebih kurang macam tu. And tadi dia memang berkeras gila, bajet dia 2,000. Tapi bila saya serve dia dengan sangat bagus, saya layan dia, saya gurau dengan dia, then dia pun sebelum balik tu dia panggil saya, dek, datang. Lepas tu saya pergi dekat situ kan, saya tanya, ada masalah apa-apa ke aunty? Aunty tu pun bagi, dia pun ambil duit dari dia punya beg duit yang besar, dia pun bagi RM50 dekat saya. Dia kata, oh adik servis layan bagus, so ni upah dari aunty lah. Point yang saya nak cuba sampaikan dekat sini, dia punya bajet tu memang limit 2,000 saja, tapi dia sanggup bagi lagi RM50. Apa yang kita kena faham ialah bajet dia untuk laptop sahaja 2,000. Dia bukan tak ada duit, dia ada banyak duit, tapi bajet dia untuk laptop sahaja 2,000. And bila kita serve dia dalam keadaan yang baik, dia pun suka dengan kita, dia pun bagi duit extra lah. Ada satu lagi pelanggan, yang ni memang saya ingat gila sebab dia jawatan yang agak tinggi dekat Wisma Kelantan tu. Dalam jabatan apa saya lupa, tak silap saya dalam Kementerian Kesihatan lah. Dia salah seorang yang tinggi dekat sana, pengarah ke timbalan pengarah macam tu. Dia beli laptop dengan saya, Acer S7. Acer S7 antara laptop nipis yang terawal. Sebelum tu, masa tu tak ada lagi Asus ZenBook, tak ada lagi. Memang yang paling cantik yang kita boleh dapat ketika tu Acer S7 lah. And harga dia dalam RM4,000 Malaysia. Customer tu datang, saya pun cerita dengan dia prosesor tu apa, RAM tu apa, kalau dia guna apa benefit yang dia boleh dapat, bagaimana dia boleh optimize produk ni kan. Dia beli masa tu 2013 lah kalau tak silap saya.
Dan dia suka dengan cara saya explain. Lelaki dia suka dengan cara saya explain, tapi dia lebih kepada nak buat kawan. So kita layan dia sebagai kawan lah. Dan bila customer beli laptop dekat Mona Lisa ni, biasanya kita akan offer untuk install program. And masa install, biasanya lepas dia bayar je, kita akan bagi tahu dekat dia skrip dia, bang, cik boleh pergi dekat atas dulu, ataupun masa tu Mona Lisa dekat basement tau. Cik boleh pergi dekat atas, dekat ground floor tu, cik boleh jalan-jalan lah. Dalam setengah jam lagi insyaAllah siap lah cik punya laptop kan. So dia pun cakap, tak apa, saya tak nak jalan-jalan, saya nak duduk dengan awak. Kita macam tak apa lah, kita pun tak ada customer, kita pun tolong install dia punya laptop kan. So borak-borak dengan dia, last sekali jadi kawan. And every day lepas daripada dia beli laptop tu, setiap kali lunch dia datang dekat kedai saya, and dia ajak saya makan sekali dengan dia. Kali pertama tu okey lah, but then dia datang setiap hari tau. Saya lunch, saya punya pemakanan ketika tu dia tak tentu. Biasanya saya tak lunch lah sebenarnya. Then saya pun macam tolak dia punya pelawaan dengan baik. And last macam tu lah tak jadi, dah tak contact lah. Cuma the point is, actually ada je customer yang baik. Even sebenarnya customer-customer yang kita kata pelik-pelik macam makcik 7-Eleven tu, kita kata susah sebenarnya nak jumpa. Tapi adalah, memang ada satu case yang paling saya ingat. Saya akan bagi beberapa case yang saya ingat lah. Satu kes ni, customer dia beli printer, laser printer. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan laser printer ataupun printer yang dijual dekat kedai-kedai komputer, dia bersifat consumer. Maksudnya dia bukan heavy duty, tak. Mungkin anda boleh, kalau laser printer tu anda boleh print dalam 30 helai, dia kena rehat sebab dia dah panas, bagi dia sejuk dulu, dan anda boleh continue printing lah. Dia tak boleh macam 100 helai kertas kita nak print sekaligus, tak boleh. Dia akan merosakkan produk tu sendiri. Dan customer ni dia beli printer laser dari Epson, tak silap saya. Dan dia print, dia buka kedai printer. Masa tu kita orang dah bagi tahu yang printer ni tak boleh nak buat, nak dijadikan nak buat buku ke, tak boleh. Dia kegunaan biasa saja, walaupun harga dia dalam RM600 Malaysia. First time dia pakai, rosak sebab overheating. Dan kita cuba baiki, tak ada masalah. Dan 3 hari lepas tu dia datang lagi. Kiranya dalam masa seminggu dia datang 2 kali lah, disebabkan kerosakan yang sama. Jadi ketika tu kami pun explain dengan dia, ni bukan heavy duty punya printer. Even masa sebelum dia beli tu pun kita dah bagi tahu yang ini bukan heavy duty. Jadi dia tak boleh lah guna untuk bisnes kan. Tapi dia guna juga, dan dia kali ni dia salahkan kami. Dia kata kami jual produk tipu dan sebagainya. Saya pun ketika tu, actually saya yang bercakap dengan dia ketika tu. So saya pun cakap, tak apa, cik tunggu kejap, saya tanya manager. And memang masa tu saya bukanlah manager, saya salesman biasa sahaja. So pergi cari manager dekat depan, dan dia punya printer tu technician saya tengah check lah. Jadi tengah-tengah check tu, tiba-tiba kaki dia kena dekat dada technician saya. Dia orang silat guys, orang silat. So habis dia pukul technician saya ketika tu, memang technician saya tak ada buat apa, just repair saja. Just repair dia punya printer, tiba-tiba datang bersilat kan. Habis dia pukul technician saya. Ketika tu macam tegang lah, berlaku ketegangan, dan kita pun leraikan. Lepas tu tak nak panjang cerita, kami just refund duit dia lah. Walaupun printer tu sebenarnya kita dah tak boleh jual dah, sebab dah guna, dia punya barang pun dah overheat. Possibility ketika tu warranty pecah pun ada, tak ada warranty pun ada. So bergaduh, dan kita tahulah rupa-rupanya dia bukan bergaduh dekat kedai kita saja, dekat kedai lain pun ada juga dia bergaduh. And saya nak tutup video ni dengan satu pengalaman lagi. Pengalaman ni baru sahaja berlaku sebelum PKP. Ada seorang tak silap saya cikgu lah. Dia suami isteri cikgu. Dia datang ke kedai kami masa tu dah pukul 9 malam. Kedai kami tutup pada pukul 10 malam. Dia datang dengan laptop yang rosak. So dia pergi dekat technician, dia bagi tahu laptop dia rosak. Bila kita diagnose, kita bagi tahu yang kita kena format balik dia punya laptop, install satu persatu driver yang ada dekat dia punya laptop tu. So first kali kita orang tak buat backup. Memang Mona Lisa kita tak buat service backup ni sebab ada banyak pengalaman bila mana kita backup, kita bagi tahu dekat customer, kita backup data. Bila customer buka balik, ada data yang macam dia lupa nak masukkan ke dalam D, dia pun demand nak file tu, sedangkan file tu dah tak ada. Kan bila kita nak format laptop ni biasanya kita ada C dan juga D drive kan, and D drive kita tak usik punya, maka semua file-file yang kita nak backup kita akan masuk ke dalam D drive. Tapi yang masukkan file tu biasanya pelanggan lah. Tapi bila kita dah form
format C ni yang dekat desktop dan sebagainya hilang, dia nakkan file tu. Atas dasar tu kita orang tak buat backup. And customer tu dia demand, dia nak backup. Kita orang bagi tahu boleh nak tolong sebab dia cikgu kan. Kita tahu dia cikgu, mesti ada benda-benda penting yang dia nak. Cuma dia akan ambil masa. So dia cakap tak apalah, awak buat yang ni memang ambil masa. Then kita orang format dalam pukul 9.30 macam tu dah siap. Tapi ada driver yang bermasalah. Bila driver bermasalah, kita orang tak berani nak lepas kepada customer. Kita bimbang bila customer bawa balik, lepas tu dia rosak balik. Dia rosak balik, customer datang mengamuk kan. So kita orang cakap kita orang nak format sekali lagi, nak tengok bila install secara, tadi kita install driver secara macam satu software, dia akan automatic install semua benda, dia akan cari secara online. Tapi kali ni kami nak install secara manual, satu persatu. And bila install secara manual satu persatu ni, dia takes time lah. Sampai pukul 10 malam pun tak siap lagi. Dia dah mengamuk. Dia kata kenapa lambat, kedai ni servis macam taik lah. Memang dia marah. Perempuan, dia punya husband dekat depan dah lepak dengan saya ketika tu. Then husband dia pergi dekat belakang, dia pun cerita bla 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 bla. Tiba-tiba husband yang kita kata cool tadi, tiba-tiba pun marah sekali. Dia marah pekerja technician, manager technician saya ketika tu. Dia marah gila-gila. Dia kata ni kerja macam mana bla bla bla. Lepas tu saya pun tanya dia, saya pergi tanya, ada apa-apa masalah ke kak, cik? Dia pun bagi tahulah cerita masalah gini-gini. Saya pun tanya technician pun bagi tahu isu macam kena format sekali lagi dan sebagainya. Dia tak puas hati. Saya pun cuba explain kepada dia. Dia tak puas hati lagi. Lepas tu bila kita dah explain, dia tak puas hati, apa yang kita boleh buat hanyalah minta maaf. So kami pun kami minta maaf lah cik, sebab benda ni berlaku, kita pun tak expect benda ni berlaku kan. Saya minta maaf bagi pihak pekerja, saya minta maaf bagi pihak kedai. Tak boleh, dia tak puas hati, dia marah. Dan manager technician tadi lepas dah kemas, sebab kita orang nak balik dah ni, pukul 10 malam dah ni. So manager technician dia datang dekat depan, dia minta maaf sekali lagi. Dan dia tak puas hati. Makcik tu pun dia tanya, makcik ataupun cikgu lah, dia tanya, kau dulu sekolah mana Dia tanya ketua manager technician lah. So manager technician saya pun bagi tahu sekolah ni. Dia pun bagi tahu, oh patutlah macam ni. Saya ketika tu dengar memang marah gila. Memang saya marah gila. Saya pun bagi tahu, cik, kami dah minta maaf. Kalau cik tak puas hati, cik boleh ambil dan bawa balik. Itu saja yang kami dapat offer. Saya minta maaf bla bla. Suami dia pun dah nampak saya pun dah start tegang. Dia pun tarik isteri dia keluar. Isteri dia keluar je. Dia pun datang balik. Dia minta maaf. Dia bagi tahu yang isteri dia bla 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 dan sebagainya. Urgent nak guna dan sebagainya. So somehow kan, first kali saya nak tegaskan kepada anda yang bukan semua customer yang berperangai teruk ni. Ada segelintir lah. Maybe dari 100 seorang saja yang teruk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak nafikan kedai saya sendiri banyak masalah. Seriously, banyak masalah. Especially masa PKP pertama. PKP pertama, kami menghadapi masalah dari segi online tu. Sehari masuk 1000 message, kami tak sempat reply. Ramai orang komplain kata marketing kau-kau tapi service fail dan sebagainya. Which is kami terima teguran tersebut. Even ada juga yang menghadapi masalah dari segi servis dan sebagainya. Saya tak nafikan kedai saya pun bermasalah. Lepas tu yang ketiga macam mana bila kita berhadapan dengan barang-barang, bukan komputer saja, elektronik ni, kita tak boleh expect barang tu sempurna walaupun baru buka kotak, walaupun baru buka plastik. Tak ada kesan orang sentuh pun. Sebab barang-barang elektronik ni, possibility dia rosak masa transportation tu, masa pergerakan tu ada. Lagi-lagi benda yang melibatkan macam hard disk, yang ada mechanical unit yang sangat-sangat sensitif dengan movement. So, dia boleh rosak. That's why dia ada warranty period dia. Dalam masa setahun dia akan cover repair dan sebagainya. Even kalau kedai tu bagus, dia akan bagi kepada kita 7 day refund ataupun 7 day 1-to-1 exchange. Kita kena tengoklah kedai mana yang offer kepada kita macam tu. Yang keempat, bila kita marah, saya seorang yang agak gopoh dan juga pemarah masa saya muda dulu. Tak boleh ada sedikit masalah saya akan mengamuk. Seriously, saya akan mengamuk, dan mengamuk saya tu kita boleh kata luar kawalan lah. Memang gila-gila mengamuk lah. Even dengan mak saya sendiri pun, masa tu saya memang kurang, kita tak matang. Dengan mak saya pun saya tinggikan suara dan sebagainya bila mana saya marah kan.
Tapi sekarang alhamdulillah lah, kita dah sedar kita punya keburukan, kita cuba atasi. Saya just nak share satu nasihat. Bila mana kita marah, kita cuba duduk dulu. Kita duduk dan kita tarik nafas, kita cuba fikir. And kita kena tahu, bila mana kita marah, syaitan ni rajim ni, dia akan datang, dia akan hasut kita supaya kita lagi marah. That's why orang kata kalau kita nak marah ni, kita kena duduk. Kalau kita duduk, kita tak tahan, kita kena baring dan kita pergi ambil wuduk dan sebagainya. Which is benda tu betul lah. Sebelum kita lepaskan kemarahan kita kepada orang luar kan, kita kena cuba try one step back. Kita kena cuba tarik diri kita ke belakang kejap, tarik nafas, fikir apakah solution yang kita boleh buat dari masalah yang berlaku ni. Kalau kita marah dia, kita dapat solution tu, tak ada masalah, no problem, kita boleh go for it. Tapi kalau kita marah dia, masalah tu tetap ada dekat sini, tak ada guna juga kita marah dia. Kita boleh tegur dia secara elok, but then kita kena fokus kepada solution tadilah. Ingat satu hadis Nabi lah. Benda ni memang saya ingat. Walaupun masa saya belajar hadis ni, saya still marah-marah orang lagi. Saya still marah-marah semua. Maksudnya orang di sekeliling, termasuk dengan mak saya sendiri. Jujur saya bagi tahu, ni macam aib juga. Tapi saya nak ajak semua orang supaya kita berubah ke arah kebaikan. Orang yang paling kuat atas muka bumi, ni hadis Nabi orang yang paling kuat atas muka bumi ni bukanlah orang yang paling pandai bergusti, bukanlah orang yang boleh angkat berat dan sebagainya. Tapi orang yang paling kuat atas muka bumi ni adalah orang yang mampu tahan nafsu amarah dia ketika dia marah lah. So dekat situ point dia. Jadi kita kena sama-sama pupuk kesabaran dalam diri kita. Dalam kes makcik 7-Eleven dengan anak dia dan sebagainya tu, kalau saya berada di tempat anak dia kan, kalau saya berada di tempat anaknya, maksudnya mak saya tengah goreng telur dekat rumah dengan happynya, tiba-tiba saya datang, saya bagi tahu, mak, kakak 7E tuduh saya mencuri bla bla bla. Bukan kakak tu yang kena, confirm bukan kakak tu yang kena. Yang kena saya, mak saya akan ambil penyangkuk baju tu, habislah kena tibai balik dengan saya ni. Sebab memang dari kecil lagi mak saya didik yang kesalahan tu duduk dekat belah saya yang kena baiki, saya yang kena tanggung semua benda. So, kalau berlaku kes kecurian macam tu, ataupun benda-benda tuduhan dari orang luar, saya tak akan bagi tahu mak saya. Saya lebih rela berdiam diri. Lantak kau lah, kau nak tuduh aku apa. And sebab saya tahu kalau saya balik, memang habis tau. Penyangkuk baju mak saya, kalau ayah saya ada, habis tali pinggang dia, pam, kena dekat body. Saya lagi teruk. And saya tak pastilah apa yang parents sekarang fikir. Bila sebut tentang parents sekarang, sebenarnya dia tuju kepada generasi saya. Yang orang kata, parents sekarang ni macam pergi serang cikgu lah, parents sekarang manjakan anak sebagai contoh, parents sekarang manjakan anak kan sebagai contoh. Sebenarnya parent yang ditujukan tu adalah generasi saya sendiri. Saya kan umur dalam 33 tahun macam tu. Maybe parent yang mengamuk ni dalam umur 40, dia still dalam generasi saya. Jadi saya no comment lah apa yang parent ni buat. Maybe disebabkan masa kecil selalu kena penyangkuk baju dari mak, so dia tak nak anak dia hadapi benda yang sama. Dia pun dia pun backup anak dia gila-gila walaupun anak dia berada di posisi yang salah. Sorry to say, yang saya memang tak tahu the whole story about 7-Eleven makcik mengamuk anak dia tu, sebab saya try tonton video tu 2 kali, tapi bila saya tengok anak dia ambil barang dari kaunter dan hempas-hempas tu, saya dah tak boleh tengok. Saya rasa macam ni teruk gila. Tapi saya tak tahu cerita sebenar dia. Kemudian dia ada viral isu KFC mengamuk, yang tu memang saya dah tak tengok lah. Bila nampak muka yang sama, saya dah tak tengok. Cuma kita kena ingat satu benda, apa yang kita buat ni, anak kita akan follow. Kalau kita rasa apa yang kita buat ni bagus, maka kita proceed saja benda tu. Tapi kalau kita rasa benda yang kita buat tu tak bagus, kita baik stop supaya anak kita tak ulang kesilapan yang kita buat. Saya tahu semua manusia tak perfect. Semua manusia ada dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan, dia punya apa yang baik dia. Tapi kita cuba baiki kehidupan kita supaya hari esok lagi bagus dari hari ni lah. Itu yang kita kena amalkan. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebo. Jumpa lagi.